Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita menyambung sesi pembelajaran kita RC ataupun Reka Cipta tingkatan 4 dalam bab yang ke-7 melalui buku teks sekolah yang mana buku teks tingkatan 4 Reka Cipta muka surat 115. Okey. Jadi bab 7 ini tajuknya adalah model olokan ataupun mock-up. Untuk topik ini, untuk bab ini, objektif pembelajarannya adalah seperti yang berikut ya. Di akhir pembelajaran ini kita akan dapat menerangkan definisi, ciri-ciri dan juga kepentingan model olokan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat menyenaraikan bahan dan peralatan yang boleh digunakan untuk menghasilkan model olokan. Dan kita juga dapat menghasilkan model olokan menggunakan bahan dan peralatan yang sesuai. Kita dapat menilai model olokan dari aspek reka bentuk dan kita dapat mengesyorkan penambahbaikan reka bentuk dengan jelas dan berkesan. Okey. Baiklah. Kita perhatikan gambar di dalam muka surat 116 ini. Apakah yang dapat kita faham berdasarkan gambar ini? Okey. Okey. Dalam topik ini ianya mengenai pembinaan model olokan. Di dalam subtopik definisi, ciri-ciri dan kepentingan, model olokan ni apa sebenarnya ataupun mock-up ini? Model olokan ini ataupun mock-up ialah model yang tidak berasaskan skala dan boleh dikategorikan sebagai model separa siap untuk dibuat penilaian dan rujukan serta sukatan bagi model sebenar maupun prototipe. Okey. Ini adalah ciri-ciri model olokan. Model olokan ya, modelnya statik dan tidak berfungsi. Reka bentuk sebenar 3 dimensi ataupun 3D dibuat secara tidak berskala atau tidak mengikut saiz sebenar. Okey. Dia tidak ikut skala dan tidak mengikuti saiz sebenar. Ini adalah contohnya di dalam muka surat 118 ini. Contoh model olokan yang dibuat menggunakan pelbagai bahan ya. Ada motosikal, ada kereta ya. Dan seterusnya, apakah kepentingan model olokan ini? Ya. Kepentingan model olokan ini dapat membantu melihat gambaran sebenar model 3 dimensi yang akan dibina. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat membantu membuat penilaian dan penanda aras terhadap reka bentuk model 3 dimensi ataupun 3D. Dan dapat membantu mencari keseimbangan dan struktur reka bentuk model sebenar ya. Dia adalah reka bentuk sebenar, model sebenar, tetapi dia tidak ikut skala dan tidak berfungsi ya. Okey. Ini adalah jadual perbandingan antara model olokan, model dan juga prototipe. Okey, model olokan ini sebenarnya dibuat sebelum model sebenar dibina. Tetapi model pula dibuat selepas model olokan dibina. Dan untuk prototipe ia dibuat selepas model dibina. Dan untuk poin yang seterusnya, model olokan ini tidak mengikut ukuran ataupun skala sebenar. Tetapi model pula dibuat mengikut skala ataupun saiz sebenar. Dan untuk prototipe dibuat mengikut saiz sebenar. Okey. Untuk model olokan, poin yang ketiga, model olokan ini dibina menggunakan bukan bahan sebenar. Ya, bukan bahan sebenar ya untuk model olokan ini. Yang modelnya tidak semestinya menggunakan bahan sebenar, tetapi prototipe dibina daripada bahan yang sebenar. Model olokan tidak berfungsi ya, poin yang seterusnya. Model pula separa berfungsi ataupun tidak berfungsi. Dia boleh jadi separa berfungsi ataupun tidak berfungsi. Tetapi prototipe dia berfungsi sepenuhnya. Okey. Baiklah. Berikut adalah bahan dan peralatan untuk membuat model olokan. Okey. Kita kena ada polystyrene ataupun plastrina, kita kena ada pelapik pemotong, kita kena ada foam dan kita kena ada masking tape.
kita kena ada kertas pasir, kena ada perekat lateks, kena ada gam sentuh, kena ada gam pengeras ataupun hardener, kena ada gam PVC dan kena ada mounting board. Okay. So kita kena ada cardboard, kita kena ada kayu jelutung dan kena ada kayu balsa. Okay, banyak ni peralatan diperlukan. Kita kena ada pengeras simen lembut, kena ada simen penyumbat, kena ada simen lembut, kena ada plaster Paris, kena ada cat emulsi, kita kena ada cat aerosol, kena ada plastik penyumbat, kena ada gunting dan kena ada pembaris keluli dan kena ada anti cutter. Ini semua dekat muka surat 120 hingga 121 ya. Okey, kita pergi kepada subtopik seterusnya iaitu penghasilan model olokan. Muka surat 122 di buku teks Reka Cipta tingkatan 4. Bab yang ke-7. Proses penghasilan sesebuah model olokan ataupun mock-up adalah bergantung kepada kreativiti mereka. Pemilihan bahan untuk menghasilkan selalunya bergantung kepada bentuk objek yang akan dihasilkan. Tiada standard khas yang ditetapkan dalam jenis bahan yang perlu digunakan semasa penghasilan model olokan, asalkan bahan yang dipilih bersesuaian. Biasanya bagi objek yang berbentuk geometri atau bersegi adalah lebih mudah dihasilkan dengan menggunakan papan ataupun model making board dan mounting board, foam dan kepingan PVC nipis, PVC sheet. Okey. Raja yang seterusnya ini adalah langkah-langkah asas di dalam penghasilan model olokan. Pertama sekali, kenal pasti jenis bentuk objek yang akan dihasilkan ya. Maksudnya kita ada lakaran lah semua kan. Dan yang kedua, pilih bahan yang bersesuai. Tetapkan saiz objek yang akan digunakan. Yang ketiga, yang keempat, potong bahan mengikut saiz yang telah ditetapkan. Mulakan proses membentuk model olokan. Yang kelima, kenal pasti cara penyambungan terbaik yang bersesuaian bagi bahagian yang telah dipotong. Contohnya gam, dawai, lidi, pita dan skru. Fikirkan teknik kemasan pada model olokan jika perlu. Contohnya cat emulsi, cat penyembur dan shellac. Okey. Contoh penghasilan model olokan ya di muka surat 123 ini dalam buku teks Reka Cipta tingkatan 4. Lakarkan terlebih dahulu lukisan pembinaan projek. Okey. Kemudian lakarkan rupa bahagian-bahagian lukisan pembinaan. Itu amat penting ya. Mula-mula lakarkan dulu lukisan pembinaan projek. Kemudian setiap bahagian-bahagian itu setiap bahagian-bahagian lukisan pembinaan juga perlu dilakarkan. Kemudian potongkanlah rupa bahagian lukisan pembinaan dengan anti cutter dan gamkan bahagian-bahagian pembinaan model olokan projek berdasarkan lukisan pembinaan. Okey, kemudian gosokkan kertas pasir dengan cara yang gosokkan kertas pasir dengan cara yang betul dan berhati-hati pada model olokan. Kemudian bersihkan permukaan model olokan dengan kain sebelum disapu dengan bahan kemasan seperti cat emulsi ataupun cat sembur. Okey. Terang, model olokan pun telah siap di muka surat 126. Baiklah, bagi objek yang berbentuk organik adalah lebih baik untuk dihasilkan dengan menggunakan foam hijau, blok polystyrene, plaster Paris dan kayu jelutung dengan kemasan ringkas menggunakan cat emulsi. Bahan-bahan ini mudah dibentuk dan memberi kebebasan kepada mereka untuk mendapat bentuk yang diingini. Walau bagaimanapun, sekiranya objek yang dihasilkan itu mempunyai bentuk yang lebih sukar, mereka boleh menggabungkan penggunaan bahan bagi mendapatkan bentuk objek yang diinginkan. Mereka boleh menggabungkan penggunaan papan dan foam. Baiklah. Kita di dalam subtopik yang seterusnya muka surat 127 menilai model olokan. Bagi tujuan penilaian model olokan, beberapa model olokan dihasilkan bertujuan bagi membuat penilaian dan perbandingan sebelum model olokan atau
model lolokan ataupun prototipe dihasilkan. Rajah di bawah menunjukkan faktor-faktor yang diberi perhatian dalam penilaian model lolokan. Okey. Baiklah. Ini adalah faktor-faktor penilaian model lolokan. Pertama sekali, kesesuaian bahan untuk produk sebenar. Kemudian keselamatannya. Yang ketiga, penggunaan. Yang keempat, keseimbangan reka bentuk. Dan yang kelima, struktur reka bentuk. Okey. Baiklah, penambahbaikan reka bentuk modal olokan. Tara, okey. Dia ada kipas, ada head, okey. Tempat menyangkut barang pun ada. Menarik ya, penambahbaikan reka bentuk modal olokan. Baiklah, rumusan di dalam bab 7 ini adalah, pertama, kita study dengan definisinya. Model lolokan ni apa? Model lolokan ataupun mock-up ini dibina sebelum model ataupun prototype. Terdapat 3 jenis model iaitu model lolokan, model blok dan juga model prototype. Ya, yang paling mula-mula sekali model lolokan lah. Baru model blok, barulah model prototype. Okey. Sebab model lolokan ni, dia pertama dia tak semestinya bahan yang betul digunakan, dan dia memang tak berfungsi dan tak mengikut skala dan saiz yang sebenar. Tapi kalau model, ya, dia ikut saiz yang sebenar tapi tidak berfungsi. Tapi kalau prototype, dia memang fully function dan menggunakan bahan yang sebenar. Okey. Untuk ciri-ciri model lolokan. Model lolokan ini model statik, tidak berfungsi, reka bentuk sebenar 3 dimensi 3D dan dibuat secara tidak berskala ataupun tidak mengikut saiz sebenar. Apakah kepentingan model lolokan ini? Model lolokan ini melihat gambaran sebenar model 3D ataupun 3 dimensi yang akan dibina, membuat penilaian dan penanda aras terhadap reka bentuk model 3D. Ia membantu mencari keseimbangan dan struktur reka bentuk model sebenar. Okey. Untuk penilaian model lolokan pula, kesesuaian bahan untuk produk sebenar, dan ia amat di antara faktor di dalam penilaian model lolokan adalah, pertama, kesesuaian bahan untuk produk sebenar, yang faktor yang kedua keselamatan, faktor ketiga penggunaan, kemudian faktor keseimbangan reka bentuk dan juga faktor struktur reka bentuk. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.